Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Kami daripada Grup 6 kursus BPME 1013 Keusahawanan Grup F di bawah bimbingan Dr. Khairul Anwar bin Adnan akan membentangkan rancangan perniagaan. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Izzah Nabila binti Muhammad, manakala ahli kumpulan saya yang lain iaitu Archana, Ulia, Izzati, Nur Ain, Syuhaidah dan ahli yang terakhir ialah Nur Izzani. Kumpulan kami telah memutuskan untuk menjalankan jualan Cokoja yang diberi nama Cokoja Delight dengan perjalanan jualan selama tempoh 2 bulan iaitu pada bulan Mei dan Jun. Sebelum kami meneruskan dengan lebih lanjut dan lebih terperinci mengenai perniagaan Cokoja Delight, saya akan menerangkan ringkasan eksekutif mengenai perniagaan kami iaitu Cokoja Delight. Perniagaan kami dikategorikan sebagai makanan ringan dan manisan. Pelanggan tumpuan kami ialah pelajar-pelajar dari Universiti Utara Malaysia UUM. Produk perniagaan ini dinamakan sebagai Cokoja Delight. Hal ini kerana nama Cokoja Delight ini menampakkan keunikan kerana nama yang indah dan akan membuatkan pelanggan tertarik dengannya. Oleh itu, kami menamakan produk ini untuk bertepatan dengan kesesuaian makanan tersebut kerana Cokoja ini diperbuat daripada coklat premium yang sedap bersama dengan Coco Crunch yang rangut lagi sedap untuk dimakan. Pembekal bagi perniagaan kami pula berasal daripada Kelantan iaitu daripada kedai Aisyah Collection secara dalam talian menerusi aplikasi TikTok. Di samping itu, medium penjualan dan pemasaran perniagaan kami meliputi Facebook, WhatsApp dan Instagram. Selain itu, kaedah penjualan yang telah kami gunakan, yang pertama ialah periklanan, kaedah penjualan secara online dan juga perkhidmatan cash on delivery atau COD. Seterusnya, perniagaan kami menyediakan Cokoja yang memiliki perisa coklat dan 6 topping yang mempunyai pelbagai perisa, antaranya Cadbury, KitKat, Kinder Bueno, Milo, Oreo dan M&M. Yang terakhir, perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan kami bersifat mesra pelanggan serta menitikkan beratkan tentang kepentingan dan kepuasan pelanggan dalam pelbagai jenis aspek. Okey, saya akan meneruskan pembentangan saya kepada bahagian yang kedua iaitu ialah pengenalan perniagaan. Okey, perniagaan yang kami jalankan ini adalah perniagaan yang secara sendiri dan kami telah menjalankan perniagaan ini untuk melengkapkan tugasan kami. Jadi kami telah memilih produk iaitu produk yang diperbuat daripada coklat yang dikenali sebagai Cokoja dan nama produk kami ini adalah Cokoja Delight dan kami telah menjual Cokoja ini sebalang jatuh pada harga RM12. Cokoja ini, kenapa kami letak harga Cokoja ini RM12 setelah kami menilai segala kos pengantaran, untung kami, modal yang kami keluarkan untuk membeli Cokoja ini dan kami telah mendapat persetujuan ahli kumpulan untuk menjual Cokoja ini dengan harga RM12 sebalang. Sasaran pasaran yang kami target iaitu ialah pemasaran kami telah target seluruh warga UUM dan juga orang luar sekiranya mereka berminat untuk membeli Cokoja kami. Kepada warga UUM semua, kami menjual Cokoja ini dan kami menghantar iaitu kami COD Cokoja ini sehingga kami menjual Cokoja ini dan kami menghantar iaitu kami COD Cokoja ini sehingga depan pintu bilik mereka. Untuk inasis dalam kami mengambil untuk inasis dalam dan inasis luar kami meletakkan harga COD sebanyak RM1 sahaja. Selain itu untuk orang luar, untuk warga luar lah, untuk sekiranya mereka berminat untuk membeli Cokoja kami, mereka juga boleh membeli dan kami menghantarkan Cokoja itu melalui postage. Seterusnya, bahagian promosi.
kami mempromosikan Cokojar kami ini di pelbagai jenis website seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Melalui Instagram, seluruh pelanggan kami boleh mengetahui maklumat yang lebih lanjut mengenai Cokojar yang kami jual ini. Kami juga post pelbagai jenis feedback semasa dan pemasaran kami lah ke dalam website yang kami sediakan tu. Jadi seluruh pelanggan boleh follow kami punya website untuk mengetahui maklumat yang lanjut mengenai Cokojar kami. Untuk tugasan ini, kami mempunyai sasaran jualan yang kami perlu capai semasa kami menjual produk ini, iaitu sasaran yang kami perlu capai adalah sebanyak melebihi RM1000. Jadi pada masa sekarang ini, kami telah menjual sebanyak 68 botol Cokojar dengan harga jualan RM12. Kami memperolehi sebanyak RM768 sebanyak 68 botol yang telah kami jual. Selain itu, apabila kami telah melakukan ujian berapa banyak botol yang kami perlu jual untuk mencapai target 1000 tu, kami perlu menjual sebanyak 200 botol sebelum sekiranya kami hendak mencapai target RM1000 tu. Tapi sekarang kami telah menjual sebanyak 68 botol dan kami memperolehi RM768 sebelum kami mencapai target. Walaupun banyak lagi jurang di antara itu, tapi kami percaya bahawa kami mempunyai banyak lagi masa untuk mencapai target RM1000 kami untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang perancangan pasaran. Yang pertama, pemilihan pasaran sasaran. Pemilihan pasaran sasaran merupakan perkara yang sering digunakan untuk mengumpul beberapa maklumat tentang makanan kesukaan yang mampu dimiliki oleh semua pihak. Berdasarkan perkembangan industri eko makanan hari ini, permintaan terhadap produk Cokojar ini mampu dimiliki oleh semua golongan, bukan sahaja golongan bawah umur, tetapi golongan dewasa juga turut gemar membeli makanan yang manis seperti produk yang dikeluarkan, iaitu Cokojar. Tarikan utama syarikat kami adalah untuk memberi tumpuan kepada kualiti produk yang akan menjadi tarikan pembeli untuk membeli produk dari kami. Justeru, sasaran utama produk ini juga lebih kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, sama ada peringkat kanak-kanak, remaja atau dewasa. Sasaran produk ini yang lain pula ialah meliputi seluruh kawasan Semenanjung Malaysia dan lebih difokuskan pada warga Universiti Utara Malaysia. Kedua ialah saiz pasaran dan trend. Saiz pasaran adalah jumlah pasaran atau lebih dikenali sebagai jumlah yang menunjukkan potensi untuk dipasarkan di beberapa kawasan dalam jangkaan tempoh yang ditetapkan. Dalam pengiraan saiz pasaran, terdapat beberapa faktor yang ditekankan, iaitu jumlah pembeli, berpotensi terdiri daripada kumpulan sasaran iaitu kanak-kanak, remaja dan dewasa, serta jumlah bakal pelanggan di sesuatu kawasan dan juga dalam penggunaan internet turut dikaji. Aliran pasaran juga melibatkan pelaksanaan pemasaran untuk sesuatu perniagaan. Produk kami telah menggunakan platform media massa sebagai aliran pasaran, iaitu dari aplikasi Facebook, Instagram, WhatsApp dan website. Dengan menggunakan kaedah pemasaran seperti ini, boleh mendapatkan maklum balas dari pembeli dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan kaedah ini juga dapat mempengaruhi dan memudahkan kelancaran pengurusan jual beli dalam perniagaan kami. Kaedah ini juga amat memberi kesan yang agak bagus kerana dapat menarik minat pembeli untuk membeli dan mencuba produk dari kami, iaitu Cokojar.
Yang ketiga pula ialah campuran dan strategi promosi jualan. Terbahagi kepada dua pula iaitu promosi dengan perhubungan awam. Promosi, produk yang kami pasarkan ini telah melibatkan pembekal dan pengguna yang terdiri daripada golongan kanak-kanak, remaja dan dewasa. Produk perniagaan kami iaitu Kokojar ini diperoleh daripada pembekal Kokojar dari Kelantan dengan membuat pembelian secara atas talian di aplikasi TikTok yang akan menghantar kepada kami bagi mempromosikan produk tersebut di pasaran. Promosi yang akan dijalankan adalah di kawasan Universiti Utara Malaysia yang diberi penekanan oleh kami kerana pelajar gemar makan makanan manis. Dengan melakukan kepelbagaian kaedah promosi, ia memberi kesan yang positif bagi permintaan terhadap Kokojar ini. Dalam promosi, kami telah menetapkan 2 objektif bagi kelancaran pemasaran produk kami ini. Antaranya ialah, yang pertama, menarik perhatian pelanggan dengan melakukan iklan yang menarik dan persembahan pada produk. Yang kedua pula, memberi ganjaran kepada pembeli seperti kad ucapan terima kasih kerana ingin menunjukkan penjual menghargai setiap pembelian. Objektif utama penjual Kokojar ini adalah untuk dijadikan sebagai salah satu hidangan kegemaran untuk melakukan tugasan, menonton televisyen, sebagai kudap-kudapan harian dan lain-lain lagi. Kami juga melakukan promosi jualan untuk menarik minat penggemar Kokojar agar membeli produk ini. Berdasarkan produk ini, kami juga telah menjalankan 2 kaedah pengiklanan bagi menarik minat pembeli. Antaranya ialah, yang pertama, kaedah jualan langsung. Melalui kaedah ini, kami dapat menjual Kokojar terus kepada pelanggan iaitu dengan melakukan penghantaran ke inasis atau ke rumah pembeli. Dengan melakukan kaedah ini juga, kami dapat komen secara langsung dari pembeli. Secara tidak langsung, kami dapat memperbaiki apa yang telah dikomen oleh pelanggan. Kaedah ini juga merupakan kaedah yang berkesan untuk menarik minat pelanggan kerana kami dapat membuat promosi secara langsung kepada mereka dengan lebih lanjut. Kaedah yang kedua ialah kaedah jualan tidak langsung. Melalui kaedah ini, kami menjalankan periklanan produk di beberapa laman web yang kami kendalikan iaitu Facebook, Instagram, laman web dan aplikasi WhatsApp yang telah kami sediakan kepada pembeli sebagai kemudahan untuk membeli produk kami iaitu Kokojar. Dengan menggunakan kaedah ini juga, pembeli dapat membuat pesanan secara langsung melalui laman web. Pembeli juga dapat melihat maklumat yang disediakan tentang produk kami dengan lebih terperinci di laman web yang telah diiklankan. Dengan adanya halaman atau kaedah ini, ia memudahkan lagi komunikasi antara penjual dan pembeli tentang pembelian produk ini. Yang kedua ialah perhubungan awam. Perhubungan awam merupakan salah satu proses yang dijalankan di mana proses ini melibatkan komunikasi yang sangat berkesan bagi menciptakan hubungan antara satu sama lain. Keadaan ini juga dapat menguntungkan penjual dan masyarakat. Perhubungan awam ini juga terdiri daripada beberapa jenis perhubungan iaitu perhubungan media. Perhubungan media merupakan perhubungan yang berfungsi sebagai platform untuk menjalankan perniagaan kami. Hal ini demikian kerana melalui media ini juga sesuatu perniagaan dapat dijalankan secara dalam talian dan pada masa yang sama perhubungan media juga dapat menjadikan sesebuah organisasi mampu bertindak sebagai sumber daripada kandungan. Dengan sumber ini, penjual produk boleh dijalankan secara dalam talian dengan mempromosikan di beberapa aplikasi. Dengan terjalinnya hubungan ini, ia dapat menjalankan kajian tentang pasaran untuk mengetahui tentang sikap, minat atau pemilihan pelanggan mengenai produk dengan lebih lanjut. Pemasaran melalui perhubungan awam juga terjalin melalui komunikasi kerana ia dapat menyokong beberapa usaha untuk mengembangkan lagi produk tersebut.
Untuk menjadikan produk ini lebih popular atau diketahui oleh orang ramai, perlulah mengadakan pameran jualan bagi menarik minat mereka. Dengan ini juga komunikasi antara penjual dan pembeli akan wujud. Seterusnya, strategi harga. Dalam pengendalian harga, kami telah menyusun strategi agar harga yang ditetapkan mampu dimiliki oleh semua orang. Produk ini akan menjadi tarikan pelanggan kerana harga yang diletak berpatutan dengan kualiti yang baik pada produk. Pelanggan juga tidak teragak-agak untuk membeli produk kami kerana harga yang sangat mampu milik iaitu sebanyak RM12 sebalang bagi semua perisa yang ada iaitu M&M, Cadbury, Milo, Oreo dan Kinder Bueno. Pelanggan akan berasa puas hati kerana dengan harga yang diletak, pelanggan dapat memilih perisa yang diingini dan coklat yang digunakan juga sangat lazat. Harga yang ditawarkan murah kerana kami ingin pelajar juga dapat merasa produk yang dijual iaitu Koko Jar. Seterusnya, strategi produk terbahagi kepada dua iaitu pembungkusan dengan label. Untuk pembungkusan, kami telah memilih pembungkusan yang sangat selamat dan tahan lasak. Kami telah menetapkan cara pembungkusan dari pembekal tanpa sebarang perubahan iaitu balang plastik yang tidak mudah rosak dan pecah. Hal ini demikian kerana kami sangat mementingkan aspek keselamatan produk terutamanya untuk pembelian secara atas talian yang memerlukan penghantaran melalui pos. Pembelian yang melibatkan secara atas talian produk akan dibungkus terlebih dahulu dengan kemas agar penerima mendapat produk dengan keadaan yang baik. Yang kedua ialah label. Produk kami iaitu Koko Jar telah dilabelkan dengan menggunakan stiker atau logo yang minimum yang dihasilkan oleh syarikat kami bagi membezakan antara produk dari syarikat persaingan lain. Selain itu, warna yang dipilih pada label tersebut sangat menarik dan menonjol iaitu warna kuning. Apabila label tersebut ditampal pada balang tersebut akan menimbulkan penekanan yang membuat pembeli ingin membaca maklumat pada label tersebut. Penggunaan warna yang sesuai ini juga dapat menarik pelanggan untuk mencuba produk kami. Terdapat juga label bagi setiap perisa pada penutup balang. Dengan ini, pelanggan dapat membezakan dan memudahkan pembelian untuk memilih perisa yang diingini. Yang terakhir ialah sebarang maklumat berkaitan untuk perancangan sasaran. Dalam sesebuah perniagaan, mesti akan membuat pelbagai kaedah untuk memasarkan produknya. Hasil daripada perancangan pemasaran ini dapat memberi impak yang besar kepada interaksi kompleks antara orang ramai terhadap produk yang dipasarkan. Sehubungan dengan itu, eksekutif pemasaran memain peranan dan tanggungjawab yang penting dalam proses perancangan perniagaan untuk memasarkan produk syarikat agar dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Ini adalah untuk menekankan langkah yang paling terbaik serta dapat menjimatkan dalam peruntukan sumber pemasaran. Ia juga menyediakan hala tuju operasi pemasaran yang amat pintar. Hal ini demikian kerana perancangan pemasaran akan melibatkan penyediaan belanjawan dasar dan program lebih awal untuk menjalankan pelbagai aktiviti dan fungsi pemasaran bagi mencapai objektif pemasaran. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahidah binti Arhunur, nombor matrik 292889. Saya akan membentangkan mengenai rancangan pengurusan dan organisasi. Yang pertama, pentadbiran organisasi. Struktur organisasi ialah sistem formal yang membahagikan dan menyelaraskan aktiviti organisasi di antara ahli supaya kerja dalam sesebuah organisasi berjalan dengan lancar dan memupuk hubungan dengan pengurusan lain dalam sesebuah organisasi. Struktur organisasi yang dibentuk oleh Koko Jar Delight meliputi semua aspek pengurusan sebagai entiti perniagaan. Berikut merupakan struktur organisasi perniagaan kami. Itu yang pertama adalah pengarah Nur Izzah Nabila binti Muhammad. Yang kedua, timbalan pengarah Archana. Yang ketiga, pengurus operasi Ulia binti Abdul Rahman.
Yang seterusnya pengurusan rantaian bekalan Nur Izani Husna binti Ashimi. Yang seterusnya pengurus pemasaran iaitu Nur Izzati Nazihah binti Badrul Hisham. Pengurus pemasaran dalam talian Nur Suhaidah binti Abdullah dan pengurus keuangan Nur Ain binti Azlan. Yang kedua, bentuk pemilikan. Cokoja Delay adalah sebuah perniagaan perkongsian. Ini bermaksud semua aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan adalah di bawah kawalan semua rakan kongsi. Perniagaan ini dimiliki dan diuruskan oleh semua rakan kongsi. Semua rakan kongsi akan mendapat keuntungan yang sama antara satu sama lain. Selain itu, semua rakan kongsi juga mempunyai kuasa dan hak yang sama dalam membuat sesuatu keputusan dalam perniagaan. Seterusnya, fungsi dan tanggungjawab. Dalam sesebuah organisasi, terdapat beberapa tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh setiap ahli berdasarkan jawatan yang diberikan. Yang pertama adalah pengarah. Pengarah ni terlibat dalam semua aspek pengurusan perniagaan bagi memastikan perkembangan perniagaan berjalan dengan lancar dan teratur. Pengarah juga membimbing semua ahli lain untuk menjalankan aktiviti perniagaan secara bersama. Yang kedua, timbalan pengarah. Timbalan pengarah bertanggungjawab dan membantu pengarah dalam urusan memantau aktiviti organisasi dan menguruskan sesebuah perniagaan. Contohnya, memastikan semua ahli menjalankan tanggungjawab dan skop tugas masing-masing. Yang ketiga, pengurus operasi. Pengurus operasi bertanggungjawab bagi memastikan produk sentiasa mencukupi. Pengurus ini juga akan memastikan dan memeriksa jumlah cokoja yang tersedia yang boleh memenuhi citarasa pelanggan. Yang keempat, pengurus rantaian bekalan. Pengurus rantaian bekalan bertanggungjawab untuk memastikan dan menguruskan pembelian stok cokoja yang mencukupi supaya tidak kehabisan stok. Pengurus ini juga akan membuat laporan inventori akhir bulan dan seterusnya melaporkannya kepada pengarah. Yang kelima, pengurus pemasaran dalam talian. Pengurus pemasaran dalam talian bertanggungjawab untuk mempromosikan produk cokoja dalam talian serta menjalankan aktiviti promosi dan pemasaran produk di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Yang keenam, pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran berfungsi untuk mencari pasaran baru dengan menjual dan memasarkan cokoja yang dijual secara atas talian dan luar talian. Pengurus ini juga akan merangka strategi pemasaran yang dapat menarik minat pelanggan untuk membelinya. Yang terakhir adalah pengurus keuangan. Pengurus keuangan terlibat dalam merancang, mengurus dan mengawal semua aspek pembayaran dan perbelanjaan dalam organisasi perniagaan. Bukan itu sahaja, pengurus keuangan juga menguruskan aliran tunai, menyediakan laporan perbelanjaan dan menyediakan laporan keuangan. Bagi rancangan pengeluaran Kokoja kami, pembekal pertama Kokoja ialah Aisyah Collection dari TikTok Shop. Kami menjual Kokoja dengan harga RM12 satu balan. Penjualan Kokoja kami dilakukan 3 hari seminggu sahaja, iaitu Ahad, Selasa dan Khamis. Oleh itu, kami mengambil keputusan untuk menjual 5 Kokoja sehari. Kami mendapati bekalan plastik dari kedai barangan plastik. Bagi pelekat Kokoja pula, syarikat kami menempah pelekat di nokta print. Terdapat 6 topping pelbagai pizza iaitu Milo, Oreo, M&M, Cadbury, KitKat dan Kinder Bueno. Jadi, setelah dilakukan pengiraan jumlah kos pengeluaran mingguan kami ialah sebanyak RM273.50. Proses jualan Kokoja kita menjalankan perniagaan secara atas talian serta mempromosikan Kokoja ini melalui Instagram, Facebook dan WhatsApp. Catat ahli, proses penjualan Kokoja kami terdapat 9 langkah. Seterusnya, rancangan kewangan yang merupakan komponen penting yang memandu ke arah pencapaian matlamat kewangan berdasarkan nilai kewangan yang dijangka dengan nilai kewangan sebenar.
Andaian kepada penyata pendapatan dan perbelanjaan. Yang pertama, andaian kepada pendapatan. Kami menganggarkan jualan produk perniagaan Cokoja Delight adalah sekitar 85 balang untuk mencapai target hasil jualan sebanyak RM1,000 dalam tempoh 2 bulan. Yang kedua, andaian kepada perbelanjaan. Perbelanjaan kami diandaikan sebanyak RM699.50 yang terdiri daripada kos yang perlu ditanggung iaitu stok Cokojar, kos penghantaran, kos perkhidmatan UPC, pelekat produk dan juga plastik pembungkusan. Jadual seterusnya menunjukkan aliran tunai untuk tempoh 2 bulan. Pada bulan Mei, berlaku lebihan tunai iaitu sebanyak RM52.50 hasil daripada jumlah jualan iaitu sebanyak RM240 untuk 20 balang, tolak jumlah besar perbelanjaan sebanyak RM187.50. Manakala bagi bulan Jun juga berlaku lebihan tunai sebanyak RM198 hasil daripada jumlah jualan sebanyak RM600 untuk 50 balang Cokojar, tolak jumlah besar perbelanjaan iaitu sebanyak RM402. Akhir sekali, jadual menunjukkan penyata untung dan rugi untuk tempoh yang sama. Pada bulan Mei, keuntungan bersih diperolehi sebanyak RM52.50 selepas ditolak daripada perbelanjaan operasi yang terdiri daripada kos penghantaran dan kos perkhidmatan UPC yang berjumlah RM20. Manakala bagi bulan Jun pula, keuntungan bersih diperolehi sebanyak RM198 selepas ditolak perbelanjaan operasi sebanyak RM52. Maka dapat disimpulkan bahawa jumlah keseluruhan kewangan yang diperlukan oleh kami adalah sebanyak RM700 bagi melengkapkan target jualan sebanyak RM1,000. Selamat sejahtera, nama saya Archa Anam Puan Ganisan, nombor matrik 291899. Saya ingin membentangkan business model Canvas, Cokojar Delight. Yang pertama adalah perkongsian utama iaitu pembekal Cokojar daripada platform TikTok yang kami membeli Cokojar tersebut. Yang kedua adalah aktiviti utama. Kami melakukan pemasaran, pengiklanan dalam media sosial, pembungkusan iaitu seperti stiker dan pengantaran barang, COD dan pengurusan kewangan. Sumber utama adalah sumber manusia, bahan dan peralatan serta kenderaan dan kewangan. Tawaran nilai. Harga yang berpatutan yang kami menjual Cokojar tersebut, perkhidmatan pengantaran barangan dalam waktu yang ditetapkan, mudah untuk disimpan, tahan lama, halal, pembelian melalui media sosial dengan mudah dan cepat. Cokojar kami mempunyai 6 jenis topping. Segmen pelanggan iaitu pelajar UUM, pembeli dalam talian dalam media sosial iaitu Facebook, Instagram, WhatsApp serta staf UUM. Hubungan pelanggan. Ikhmat pelanggan, respon yang pantas, menerima aduan dan maklum balas daripada pelanggan selepas pembelian. Penggunaan media sosial bagi menyelaraskan interaksi pelanggan dan mengurangkan masa menunggu pelanggan. Seterusnya, struktur kos. Kos pengantaran barangan, kos pembungkusan barangan dan kos bahan. Selain itu, aliran pendapatan iaitu hasil jualan Cokojar Delight dan bayaran pengantaran bahan. Kesimpulannya, proses penjualan perniagaan Cokojar Delight telah berjalan dengan lancar serta dapat memenuhi kehendak dan permintaan yang diinginkan oleh pelanggan, iaitu para pelajar dari Universiti Utara Malaysia khususnya sewaktu mereka melaksanakan segala tugasan dan assignment yang diberi. Oleh itu, melalui pelaksanaan tugasan ini, sedikit sebanyak dapat menimbulkan perasaan minat yang tinggi dalam kalangan kami untuk menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan dengan lebih mendalam. Hal ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberi pendedahan kepada kami tentang cara merancang, memulakan dan menjalankan sesuatu organisasi ataupun perniagaan secara dalam talian maupun secara fizikal. Oleh itu, mata pelajaran asas keusahawanan ini amat penting bagi setiap individu
untuk mempelajarinya kerana ianya mampu memberikan kebaikan dan memajukan diri sekiranya kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.